kuduga, ku hanya menutup mata. Masih belum terasa hasrat keinginannya, tiada sebarang cinta. Kini aku mengerti kesombongan ini hanya memakan diri. Rasa diriku ini sangat menyesali berinya. Perasaan diriku ini sangat menyesali berinya. Rasa cinta kini mula membakar, ternyata keliru dan tak menentu. Ku bersalah kena mengundang hela setiap kali kau menyapaku dan datang padaku. Rasa cinta kini mula membakar, ternyata keliru dan tak menentu. Ku bersalah kena mengundang hela setiap kali kau menyapaku dan datang padaku. What are you doing here? How are you, darling? I'm fine, thank you. You look so beautiful. Thank you. Anissa, apa kabar sayang? Hai Uncle Din, khabar baik Alhamdulillah. Yang mana satu Anissa, yang mana satu Kirana? Kat mana Uncle boleh duduk? Let's follow me. Papa minta Uncle datang untuk bantu Suraya dengan Anissa untuk menyelesaikan masalah Skyways. Kebetulan Uncle pula selalu berurusan dengan pihak di Hong Kong. Maybe the investigation could be easier. And Papa mahu Uncle bawa Suraya untuk jumpa dengan pihak di Hong Kong. No way. Uncle patutnya bawa Anissa. Pasal Suraya memang sibuk sangat. Lagipun banyak lagi urusan kat sini yang Suraya kena settlekan. Okay? Uncle, it's okay. Anissa boleh pergi. Papa mahu Suraya yang pergi. No, I'm not going, okay? Sorry. Johari, aku tak sangkalah perkara macam ni boleh berlaku. Sah-sah kita kena tipu. Aku pun tak tahulah apa nak cakap. Aku tak faham kenapa Anissa nak menyamar jadi Kirana, Kirana nak menyamar jadi Anissa. Tapi apa yang aku nampak, mungkin sebab Kirana tak nak pikul tanggungjawab untuk uruskan syarikat ni. Tapi mungkin Anissa tu pandai dalam seluk-beluk pengurusan. Aku tak tahu lah. Cik Suraya, macam mana Cik Suraya? Temalang kita dah pencara, semua orang dah tahu rahsia kita. Cik Suraya, macam mana ni? Lantaklah kalau dia orang semua tahu pun. Itu masalah aku kan? Apa sangat yang dia orang boleh buat pun? Ya Allah Cik Suraya, macam mana Cik Suraya boleh cakap macam ni? Macam mana saya nak berdepan dengan semua orang ni? Saya takut dia orang semua akan salah anggap pada saya. Dia orang akan benci tengok muka saya sebab selama ni saya menyamar jadi Cik Kirana. Saya dah tipu dia orang. Ya Cik Suraya, mana saya nak letak muka saya ni Cik Suraya? Aduh, matilah aku ni, mati. Okey. Kalau kau tak nak berdepan dengan diorang, apa kata kau ikut Uncle Din pergi Hong Kong? And then, kau tak payah nak berdepan dengan segala cemuhan diorang kan? Macam aku ni, aku tak risau. Pasal aku tahu diorang takkan berani mengata aku punya. Ya Allah, macam mana ni? Cik Kirana.
Hello, ya Pak Karim. Anissa, dah 7.45 ni. Tak nak balik ke? Balik Pak Karim. Kalau nak balik cepatlah turun. Dah lama Pak Karim tunggu ni. Hari pun dah gelap dah. Okey. Pak Karim, tunggu kejap Saya turun sekarang. Ya, bye. Ya Allah, macam mana aku nak berdepan dengan diorang semua ni? Apalah agaknya diorang fikir pasal aku. Sudahlah. Kalau semua orang dah tahu, sudahlah. Lagi senang. Tak payah Anissa nak berpura-pura dengan dia orang. Pak Karim tahu, Anissa memang tak suka buat benda ni semua. Tapi saya malulah Pak Karim. Sekarang ni semua orang dah tahu yang saya ni bukan anak Tuan Syed Muzaffar. Tapi saya bukannya nak jadi Kirana pun. Saya terpaksa berlakon, Pak Karim. Mana saya nak letak muka saya ni, Pak Karim? Saya malu. Pada mula aja dia pandang serong. Lama-lama nanti dia orang lupa. Dah, jangan menangis. Pak Karim rasa lebih baik Anissa minta maaf dengan dia orang semua. Tapi kalau diorang semua tanya saya kenapa saya nak menyamar jadi Kirana, saya dah jawab apa, Pak Karim? Biar Cik Kirana yang jawab ni semua. Pasal ini rancangan dia. Anissa buat macam biasa aja. Anggaplah ini satu assignment pada Cik Kirana. Pak Karim, terima kasih Pak Karim. Nasib baik Pak Karim ada. Kalau Pak Karim tak ada, Anissa tak tahu macam mana Anissa nak hadapi semua ni seorang-seorang, Pak Karim. Saya malu sangat. Pak Karim. Pak Karim, jangan marah Anissa ya. Betul juga kata Pak Karim tu. Elok juga Pak Karim tepung kawal. Kalau lama lagi, lagi banyak dosa yang aku buat. Aku kena lupakan semua tu. Sekarang ni aku dah tak hutang dengan siapa-siapa lagi dah. Aku tak hutang dengan orang-orang kat dalam syarikat. Dan yang paling penting sekali, aku dah tak berhutang dengan Iqbal. Aku boleh senyum. Maknanya aku dah lepaskan semua masalah aku. Amboi, paginya kau sampai Johari. Cik Anissa ni tak tahulah dah bangun ke belum. Jomlah masuk. Terima kasih Kak Kia. Sama.
Jomlah masuk ke dalam. Kak Kia pergi tengok Anissa dah bangun ke belum. Ya? Cik Kirana. Johari datang tu. Mana Anissa? Kejap lagi dia turun. Kak Kia dah buat breakfast dah. Boleh ajak Johari breakfast sekali? Belum lagi Cik Kirana. Tadi Kak Kia ingat semua bangun lambat. Jadi Kak Kia jemurlah kain dulu. Kak Kia buat sekarang ya Cik Kirana. Tak apa. Saya ajak Johari breakfast kat luar aja. Naik motor? Saya pergi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa awak nak malukan? Saya tahu tu bukan salah awak. Lagipun sebenarnya saya dah lama tahu awak bukan Kirana. Mana awak tahu? Hari tu saya terdengar awak cakap dengan Makcik Ros. Sejak daripada hari tu saya tahu awak Anissa, bukan Kirana. Okey, kalau awak dah tahu perkara sebenar, kenapa awak tak datang jumpa saya terus? Sebab saya hormat awak. Walaupun saya tahu awak Anissa, tapi saya hormat jawatan awak. Sebab saya rasa awak lagi berkebolehan daripada Cik Kirana. Jadi, kalau awak tahu saya tahu yang awak ni Anissa, mesti kerja awak terganggu. Dengan tanggungjawab awak lagi. Okey. Kalau macam tu, saya nak tanya awak something. Awak rasa-rasa saya ni dah berubah tak? Memang tak berubah. Terutama pasal makan. Awak kuat makan daripada dulu. Kalau macam tu, boleh awak ikut saya balik kampung? Alamak, yang tu masalah. Awak kalau ikutkan saya ni memang tak sabar dah nak balik kampung jumpa nenek. Saya rindu kat nenek tapi ada benda saya kena settle. Benda apa? Awak ingat tak Uncle Din, orang kanan tuan saya yang datang daripada New York tu? Dia suruh saya ikut dia pergi Hong Kong untuk saya tekan masalah tuntutan ganti rugi tu. Itulah pasal. Tapi tak apa, nanti saya balik pada Hong Kong, kita balik kampung sama-sama lah Baguslah kalau macam tu. Sebab sekarang ni, nenek tak tahu apa-apa tau. Jadi lepas awak balik pada Hong Kong, kita balik kampung Okey. Sekejap. Sekejap Hello? Cik Tim, ada apa? Hello Cik Anissa. Cik Kirana minta Cik Anissa datang ke pejabat sekarang juga. Cik Zudin nak buat satu sidang akhbar tentang tuntutan kes ganti rugi tu pada pihak media. Saya minta maaf Cik Atim, saya dah tak ada kena-mengena lagi dah. Semuanya terserah pada Cik Kirana. Saya ni cuma pembantu dia je. Tak boleh Cik Anissa. Cik Zudin nak buat satu pengumuman penting untuk semua dan Cik Anissa kena hadir juga dalam majlis tu. Johari? Ya, Johari sekali. Aduh, kalau saya tak pergi tak boleh ke? Tak boleh Cik Anissa. Cik Anissa kena datang juga. Dia. Habis saya kalau macam ni. Dia seorang je tahu pasal kontrak dengan Skyways tu. Perkembangan kes pun saya tak tahu. Macam mana nak buat media briefing lagi? Aduh. Si Anissa ni satulah. Suka-suka hati dia je. Saya dah hubungi Cik Anissa. Dia tengah minum dengan Johari. Ini yang saya tak suka kalau dah sedara mara kerja satu tempat. Kalau dia orang berbakat, habislah saya. Tolong bagi tahu dia orang semua, jangan bagi tahu Uncle Din yang selama ni Anissa yang tolong buat kerja saya semua. Tahu? Kenapa Suraya? Is there any problem? Tak ada apa-apa. Risaukan Anissa je. Takut dia tak sempat masuk. Kita ada banyak masa lagi. Uncle yakin kita lagi sampai dah diorang tu. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Kan? Kalau macam ni, bolehlah kita panggil semua pemberita masuk. Ya? Baik, Cik Zudin.
Sukacita dimaklumkan, saya sebagai wakil kepada pengerusi kumpulan Fast Forward Group of Company ingin mengumumkan pelantikan Cik Anissa Abdullah sebagai pengarah eksekutif Fast Forward Malaysia yang juga akan bekerjasama secara langsung dengan pengarah urusan Cik Kirana Suraya. Saya juga ingin mengumumkan Encik Hatim Ismail sebagai pengurus besar sumber manusia dan juga Encik Johari Jaafar sebagai pengurus besar bahagian komunikasi dan hal ehwal korporat yang akan menggantikan Puan Halimatun Ishak yang akan berpindah ke Jabatan Kewangan. Pelantikan-pelantikan tersebut akan berkuat kuasa pada 1 hari bulan akan datang. Dan mengenai kes tuntutan ganti rugi Skyways terhadap Fast Forward Malaysia, pengarah urusan Cik Kirana Suraya ada butirannya. Silakan. Mengenai tuntutan Skyways Industri terhadap syarikat ini, syarikat telah mengambil ketetapan untuk tidak membayar ganti rugi tersebut. Fast Forward Malaysia sebaliknya akan menyiasat kejadian berkenaan bagi memastikan sama ada ia berpunca daripada pihak kita atau dari pihak-pihak yang lain. Saya ada soalan. Adakah ini bermakna Fast Forward akan tetap membayar ganti rugi jika kesilapan memang berpunca dari syarikat ni? Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, adalah terlalu awal untuk pihak kami membuat sebarang keputusan memandangkan siasatan baru saja dijalankan. Ya, syarikat akan tetap membayar ganti rugi tersebut jika company kami betul-betul didapati bersalah. Tapi bagaimanapun, jumlah tuntutan tidak akan mencapai jumlah yang disebutkan memandangkan pihak kami tahu jumlah sebenar kerugian Skyways. Harap maklum. Berapa jumlah kerugian sebenar, Cik Anissa? Saya minta maaf, pihak kami tidak dapat mendedahkan butiran tersebut. Kenapa Anissa pula yang menjawab? Suraya tak tahu ke? Jangan-jangan Suraya ni tak kata buat kerja ni. Kenapa Papa tak bagi tahu Suraya dulu? Tiba-tiba je lantik Anissa dengan Johari tu. Papa tahu ke dia orang boleh bekerja ke tak? Suraya, ini keputusan Tuan Syed. Tuan Syed dah beritahu Uncle kenapa dia nak pilih Johari dan Anissa untuk jawatan tu. According to him, dia yakin dengan kebolehan mereka. Habis tu, Suraya ni, Papa saja kan nak suruh Anissa bekerja dengan Suraya. Uncle tahu tak, Anissa tu jadi pembantu Suraya pun tak layak lagi tau. Johari tu, tak sampai 2 bulan kerja kat sini. Papa tu cepat sangat bagi kepercayaan kat diorang. Sebab itu Papa minta Uncle datang dan tengok kebolehan Johari. Sehari 2 ni, Uncle dah tengok kebolehan dia. Uncle dah baca laporan dia. And also I've asked Halimatun about him. According to Halimatun, Johari is the best person to replace her. And Suraya, about Anissa. Kalau Suraya kata Anissa tidak layak untuk jawatan itu, kenapa Suraya biarkan Anissa menjawab semua soalan-soalan daripada pemberita? Saya dah tahu semuanya sebulan yang lalu. Mulanya saya tak percaya juga. Cik Kirana menyamar jadi Anissa. Anissa pula menyamar jadi Kirana. Tapi Cik Kirana sendiri tampil membuat pengakuan. Siap dengan bukti-bukti yang sekali. Pasal apa yang menyamar-nyamar bagai? Budak berdua tu tak ada kerja lain ke? Suka-suka hati menipu kita semua. Semuanya sebab saya, Nek. Sebab Cik Kirana tu dia tak yakin dengan cinta saya. Sebab tu dia suruh Anissa menyamar. Semata-mata nak mengetahui pendirian cinta saya. Tapi itulah, saya tak boleh nak jatuh cinta pada Anissa. Sebab saya yakin cinta saya pada orang lain, Nek. Saya cuba macam mana sekalipun tetap tak boleh. Sebab saya yakin dia bukan Kirana saya. Kirana yang betul akhirnya tampil membuat pengakuan. Yang Nenek tengok kat TV tu, itulah Kirana saya, Nek. Nenek tak kira. Sama ada dia Kirana betul ataupun Kirana palsu. Nenek tetap sukakan Kirana nenek, Anissa. Tapi Mak, Anissa yang serabut tu bukannya anak Syed Muzaffar. Anak Syed Muzaffar yang betul adalah Kirana, Mak. Aku peduli apa? Sama ada dia tu anak Syed Muzaffar ke tidak? Sen, Mak bukan macam kamu. Kamu nak
Mak sangat berbesan dengan Syed Muzaffar tu sebab kamu ada kepentingan diri. Mak nak jodohkan Iqbal dengan Kirana sebab mak nak Iqbal kahwin dengan perempuan yang sesuai dengan dia. Puas hati mak. Pilihan yang sesuai adalah Kirana palsu. Nek, cinta saya pada Kirana yang betul, bukan yang palsu, Nek. Tapi nenek cakap betul tau. Iqbal kena cari wanita yang sesuailah dengan Iqbal. Tak semestinya Anissa atau Kirana. Tapi orang yang boleh buat Iqbal bahagia. Sekarang ni saya dah ambil keputusan. Saya akan jumpa dengan Tuan Syed Muzaffar di New York. Saya nak bincang dengan dia mengenai perkahwinan saya dengan Kirana. Jangan Iqbal. Biar papa, mama dengan nenek yang pergi. Kamu nak kahwin dengan dia? Kahwinlah. Aku tak nak pergi. Mama pun tak nak pergi. Pada nenek, Kirana tu terlalu seksi dan kebarat-baratan, ego dan garang. Betul tak, Mak? Ya. Tak apa Iqbal. Kalau mama dengan nenek tak nak pergi, biar papa pergi seorang-seorang. Kak Som! Kak Som! Kak Som! Kak Som! Ada apa ni, Mia? Kak Som dia tengok TV tak malam tadi ke pagi tadi? Aku ni jarang tengok TV. Kalau aku tengok TV pun, kisah perang, gempa bumi. Malam tadi pun aku tengok sekejap aja. Itu pun kisah minyak naik. Ada apa dalam TV tu? Anissa dan Kirana. Alah, biasalah orang korporat selalu masuk TV. Bukan pasal orang korporat lah Kak Som. Ni pasal cucu kesayangan Kak Som tu lah, si Anissa. Yang baru balik baru-baru ni. Yang Kak Som sedih. Dia dah sombong, dah berubah benar tu. Dia bukan Anissa cucu Kak Som. Dia anak orang kaya. Kirana Suraya, anak Syed Muzaffar. Betul Kak Som, saya tengok dalam TV pagi tadi. Betul ke ni Mia? Kau jangan nak buat pandai-pandai je cakap ni. Betul Kak Som, dia anak orang kaya. Tante dia menyamar tak? Tak faham lah aku cakap dengan kau ni Mia. Kirana bukan Anissa. Anissa bukan Kirana. Kirana ya. Tak kerti lah aku. Peninglah pula aku macam ni. Kau ni. Betul ni. Yang balik hari tu bukan Anissa tapi Kirana. Oh, jadi kau pun nak tipu nenek juga ya? Tak adalah Nek. Johari pun tak tahu itu Anissa ke tak. Memanglah perangai dia lain tapi tak sangka pula dia menyamar. Dengan muka dia sekarang tu. Memang Johari ingat dia Cik Kirana. Johari dapat tahu pun sebab hari tu dia cakap dengan makcik Ros dalam telefon. Masa tu lah baru Johari tahu. Tapi Johari tak adalah cakap kat orang yang diorang menyamar. Cuma hari tu masa orang pejabat Syed Muzaffar datang, masa tu lah baru rahsia diorang terbongkar. Oh, barulah nenek faham. Nantilah bila Nisa balik ke rumah ni nanti, tahulah dia macam mana nenek nak buat dekat dia. Tak Nek, dia bukan masuk macam tu. Dia kena paksa. Kirana paksa dia. Sebab, yelah mungkin Anissa lagi banyak tahu kan kerja-kerja pejabat daripada Kirana. Nenek janganlah sedih Cucu nenek yang betul tu jauh lagi baik daripada cucu nenek yang palsu tu. Tahu? Yelah. Cik Johari, bilik Cik Johari dah siap. Cik Johari boleh masuk sekarang. Kalau ada barang-barang nak hantar ke bilik, saya boleh tolong hantarkan? Tak pernah habis, saya boleh buat sendiri. Terima kasih Nisa, kau dengar sini. Kau jangan beritahu Uncle Din pasal apa-apa yang dah berlaku, Kalau dia tahu selama ni kau yang uruskan syarikat, aku akan halang kau jam tu juga. Faham? Tapi Cik Suraya, saya rasa kalau bukan saya yang bagi tahu dekat Uncle Din akan tahu juga kot sebab nanti kaki tangan syarikat lain akan bagi tahu kat dia. Kalau ada yang bagi tahu dia, bila Uncle Din tanya kau balik, kau tak reti nak nafikan ke? Janganlah jadi bodoh sangat. Takkan benda macam tu pun kau tak boleh fikir sendiri. Ni, lagi satu. Kau jangan nak buka mulut kat Uncle Din pasal Iqbal, Aku tak nak nenek dia yang kecoh tu bongkarkan rahsia kita pula. Tak pasal-pasal dengan papa dengan mama tu panik. Faham? Faham. Aku nak keluar. Papa nak laporan mengenai mesyuarat engkau dengan semua pelanggan kita yang menggunakan hikmat penghantaran 2 hala. Kau type elok-elok, letak atas meja aku. Jangan email kat papa dulu, Faham? Faham.
Bagus. Uncle nak beli barang kemas untuk Aunty Sarah ke? Uncle, kenapa Uncle tak beli dekat US je? Uncle tu tak ada kat US, lagi cantik-cantik, more eksklusif. Tapi tak apa Uncle, dekat sini harga dia lagi berpatutan Uncle. Boleh saya lihat barang yang kami tumpah? Saya Izzuddin dari Fast Forward Global. Sekejap ya. Cik dah siap. Anissa, cuba Anissa lihat ni. Wow! Cantik tak? Cantik! Uncle, kalau Aunty Sarah pakai ni Uncle, wow, memang kelas. Well, ini bukan untuk Aunty Sarah. Ini untuk Anissa. Hah? Untuk Anissa? Untuk Anissa. Papa Syed yang tempahkan tempoh hari. According to him, it's for your birthday. My birthday? Ya Allah, Uncle. Uncle tak ingat ke birthday Anissa lama lagi lah, Uncle? Uncle tahu. Tapi Papa Syed minta Uncle bagikan hadiah ni untuk Anissa sekarang juga. According to him, ini hadiah istimewa untuk Anissa. Ambil. 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 Thank you. Selamat datang Kirana. Seronok dapat jumpa Kirana semula. Saya pun tak sangka dapat datang sini lagi. Mungkin rezeki saya kot. Betul tu Kirana. Tapi pelik kan? Dulu datang sebagai Anissa. Hari ini jadi Kirana pula. Cepat betul dunia ni berubah kan? Dunia memang cepat berubah. Tapi hati saya tak. Hati saya masih lagi ada kat sini. Tu pasal saya boleh datang lagi. Betul tu betul. Sila masuk. Masuk. You duduk kat situ, Apa? Mama dengan nenek ni. Nenek tak dapat balik tengah hari ni. Ada kerja kat kedutaan. Mama kat atas. Tukar baju kayak itu lah tu. Nampaknya kedatangan aku disambut dingin je ni. Macam tak suka je aku datang. Tak nampak pun muka orang tua tu. Nenek I tak ada kat rumah. Dia ada hal kat luar. Mama I sekejap lagi dia turun. Agaknya nenek you tak suka datang kot. Yelah, dia kan lebih suka Anissa. You jangan cakap macam tu. Nenek I ni dia biasalah kalau siang-siang ni banyak sangat hal dia kat luar tu. Tak apa, lain kali I bawa you datang waktu malam. Malam ni mesti ada. Mak, dia dah sampai dah, Mak. Mayolah turun. Nanti apa pula kata dia? Mak kata mak tak hendak. Mak tak hendak lah. Bahkan menantu kamu. Kamulah layan dia. Tentu Iqbal kecewa Mak tak nak makan dengan Kirana. Tak ada maknanya. Dah ada Kirana tu, orang lain dia dah tak nampak dah. Kamu turun aja lah, Kas. Cakap mak tak ada, sudahlah. Karin?
Dah lama ke balik? Pak Karim makan? Nantilah. Pak Karim solat dulu. Hai, orang tua ni selalu macam ni. Baca surat khabar tak letak tempat dia balik. Aku juga yang kena kemas. Ya Allah, apa dah jadi ni? Yang mana satu Kirana, yang mana satu Anissa? Kia? Pak Karim, apa dah jadi ni? Betul ke Kirana tu Anissa? Anissa tu Kirana? Malunya Kia. Macam mana ni Pak Karim? Macam mana Kia nak berdepan dengan Cik Kirana? Selama ni Kia marah dia, Kia kutuk dia, Kia kelahi dengan dia. Macam mana ni Pak Karim? Pak Karim pun macam tu jugalah, Kia. Mula-mula Pak Karim nak berhenti kerja. Sampai hati budak-budak tu tipu kita. Pak Karim pun ada juga sakitkan hati dia. Manalah Pak Karim tahu yang dia tu majikan kita. Si Anissa tu pun satu hal. Pasal apa dia nak menyamar-nyamar macam tu? Banyak lagi benda lain dia boleh buat. Ini nak berlakon jadi Kirana pula. Nak berlakon sangat? Lakonlah dalam drama swasta tu kan. Oh, ini nak berlakon menipu orang. Alah, Kia bukannya tak tahu Anissa tu. Dia kan lurus, bendul. Itu pasal lah dia ikut saja cakap Cik Kirana tu. Pasal dia takutkan Cik Kirana. Iyalah, kalau nak menyamar pun, menyamarlah dengan Iqbal tu cukuplah. Ini dengan kita, dengan orang kap pejabat Tuan Syed, dengan semua orang. Geramnya. Sekarang ni, Kirana dah tahu yang kita dah tahu perkara ni. Tak tahulah apa dia nak buat dengan kita. Silap-silap hari bulan, mau dia buang kita kerja. Manalah kita nak tahu dia tu anak Tuan Syed. Kalau tahu, tak adalah Kia lawan dia. Alah, Kia tak kisahlah kalau dia nak buang Kia. Kia pun rasa nak berhenti kerja lah Pak Karim. Malaslah Kia nak kerja kat sini lagi. Nipu lagi. Johari, Nenek mesti dah tahu siapa saya sebenarnya kan? Nenek marah kat saya ke? Tak. Nenek tak marah siapa-siapa pun. Sebenarnya nenek gembira sebab Anissa yang balik hari tu bukan Anissa yang betul. Dan sekarang ni, nenek tak sabar-sabar nak tunggu Anissa yang ni balik jumpa dia. Betul ke Johari? Betul ke nenek tak marah kat saya? Betul. Buat apa nenek nak marah awak? Awak kan cucu kesayangan dia. Gila punya orang tua. Kalau dia pun buncikan aku, takkanlah sampai tak nak jumpa aku langsung.
Si Anissa ni ubat guna-guna apalah yang dia dah bagi kat orang tua tu sampai tak nak jumpa aku. Hei, kurang ajar punya Anissa. Ha? Merosakkan plan aku. Siap. Hei Anissa, masuk bilik aku sekarang juga. Johari, Cik Kirana panggil saya. Saya pergi dulu nanti kita borak lain kali, okey? Anissa, awak bukan lagi pembantu peribadi dia. Awak dah setaraf dengan dia. Jadi awak tak perlu tunjuk kelemahan awak depan dia. Tapi Johari, saya ni kan masih pekerja dia. Tapi Tuan Syed tak pernah anggap awak macam orang lain. Dia anggap awak macam anak dia sendiri. Dan awak pun kena anggap diri awak ni macam anak dia juga. Dan awak ada peranan besar dalam syarikat ni. Saya tahu, Johari, tapi macam mana pun dia kan majikan saya. Saya tak boleh bantah dia, saya tak boleh lawan dia. Saya tetap kena ikut arahan dia, Johari. Semua tu dah berakhir, Anissa. Awak sekarang ni dah ada kuasa lebih kurang macam dia. Dan awak tak perlu takut dengan arahan dia lagi. Selama ni pun awak yang uruskan semua hal syarikat. Bermakna awak lebih bijak, awak lebih cekap berbanding dia. Ingat, Anissa, awak tu pengarah eksekutif. Awak bukan lagi pembantu peribadi Cik Kirana tu. Faham? Hei, asal kau lambat ah? Dah mula belagak kau sekarang Ha? Kau nak melawan aku Saya ada urusan dengan pegawai lain tadi. Nampaknya dah makin sibuk sekarang. Yelah, sejak kau dah naik pangkat ni, Tuan Syed bagi macam-macam tugas kan? Cik Suraya. Saya rasa tugas saya sekarang ni sama je macam mana tugas saya masa saya jadi Cik Suraya dulu. Aku bukan nak cerita pasal kerja tau. Aku nak cerita pasal kau dengan orang tua yang dalam rumah Iqbal tu. Ubat guna-guna apa yang kau bagi kat orang tua tu sampai masa aku datang makan tengah hari, dia langsung tak nak turun tau. Aku tahu dia kat dalam rumah. Tapi dia boleh cakap yang dia tak ada kat dalam rumah tu. Ingat aku ni bodoh ke? Kalau dia tak ada, yang driver dia duduk terpacak depan rumah tu, kenapa? Saya minta maaf. Saya tak ada masa nak bercakap hal-hal peribadi. Saya banyak kerja nak buat. Hei! Aku tak bercakap lagi tau. Dengarlah. Jangan berlawan. Kau jangan main-main dengan aku